Yo guys, and welcome to my new video. Okay, aku tengok ramai yang tanya juga macam mana feels driving a Tesla Model 3. So, dekat model yang aku ada dekat sini is Tesla Model 3 long range tau. So, it's a bit special sebab this is a mid model tau. Tapi sekarang nak hujan, tapi aku akan buat dengan cara yang cepat lah. So, macam mana nak start kereta ni? Since dia sleep mode ke? Dia ada shutdown ke? Actually korang kena wake kan kereta ni je. Dia akan mode sleep. Tapi kau kena hidupkan kereta ni. Guna kad yang ada dekat sini. Letak dekat tengah ni. So dia akan detect. Tu telefon Samsung aku sebenarnya. Bukan Tesla Model 3 ni. And then korang boleh jalan macam biasa. But apa yang kau perlu tahu juga adalah dia actually korang perlu tukar gear tau. Dia tak ada gear. Tapi korang boleh tukar normal klasik punya kereta kan. Kena tukar P, R, N dan D. So actually dia ada toggle dia dekat sini. Korang perlu tekan dekat bawah sambil tekan brake. Dan kita boleh jalan. Okay, so sekarang kita akan berjalan sekejap. Dah dia dekat D dah. So kita akan bergerak. Alright. Macam yang kau perasan, tak ada bunyi langsung, betul tak? So bila tak ada bunyi langsung, bermakna kereta ni sangat-sangat senyap. Aku akan senyapkan aku punya notification kejap. Alright, sekarang aku akan pergi dekat kawasan-kawasan yang memang sesuai ataupun memang biasa korang akan pergilah. So dekat jalan-jalan biasa, bukan highway. Alright, since ni adalah kereta elektrik, adakah rasa dia sedikit berbeza daripada kereta yang kita pakai kan, yang biasa ada enjin dekat depan? Obviously dia akan heavy dekat depan untuk kereta ICE, ataupun kalau korang tak tahu tu adalah kereta yang pakai petrol lah, ataupun enjin biasa. So kereta ni kan, kalau korang buat turn macam ni, dia rasa macam terlalu balance tau. Boleh faham tak? Dia terlalu balance sampai kan aku memang tak ada enjin dekat depan. Dia tak rasa berat dekat depan, and dia tak rasa berat dekat belakang. Dia macam like really well balanced untuk sebuah kereta. And aku tak pernah dapat rasa benda macam ni. And aku rasa korang pun dapat relate once korang dah drive kereta ni. How's the body road untuk kereta Tesla Model 3 ni? Actually, sebabkan dia pakai rim 18 inci and tayar dia tak adalah tebal mana. And setting suspension kereta ni is actually quite nice. Dia tak rasa tak selesa. Dia memang rasa a bit keras, tapi tak adalah sampai tak selesa langsung. Nak faham tak? Cuma je dekat sini dari segi pengalaman bawa kereta yang senyap and tak ada bunyi apa-apa, akan dengan setiap batu yang kau langgar ataupun setiap bump yang kau naik, and it's quite disturbing kadang-kadang. Untuk pengalaman driving, since dia tak ada meter dekat bahagian belakang ni, bahagian belakang steering ni, korang akan kena biasakan tengok sebelah kiri. Faham tak? Bila korang terpaksa tengok sebelah kiri, it's actually quite susah untuk biasakan diri. Sebab kita dah biasa tengok dekat meter kan, dekat steering kan. So especially bila korang bawa laju, so macam kau kena alihkan sikit. Tapi tak apa, sebab kalau korang bawa laju, mestilah korang tengok depan je kan. So nasihat aku macam tu lah. Kalau korang perasan lah kan, even kereta dah ada meter dekat bahagian belakang steering ni, dia siap letak projektor dekat atas depan, dekat cermin depan ni, supaya korang tak perlu alihkan untuk tengok dekat bawah. Tengok dekat depan je. So this one, dia alihkan duduk sebelah kiri. And ada juga yang tanya, Fazli, kereta ni tak ada assistant ke? Actually ada. Korang perlu tekan butang dekat sini dan korang boleh tanya apa-apa. Tapi dia bukan Google Assistant tau. Dia adalah kata pembantu hanya untuk spesifik commandment ataupun command. Tengok dia unlock car doors. Aku tak suruh. Aku cakap bahasa Melayu, maybe dia tak faham bahasa Melayu. Yelah, sebab ni kereta daripada UK. So sangat-sangat yang korang nanti-nantikan, that is dia punya performance. How's the performance? Sekarang kita dekat mode chill tau. So kita akan tukar kepada mode yang is a bit extreme lah kan. Sebab kita tak nak speed sangat. Kita akan buat sikit je test. Sekarang kita ada dua mode, that is chill and standard. So untuk chill ni korang boleh dapat driving yang macam biasa. Tapi untuk standard korang boleh dapat performance sampai 4.4 second in 0-60. Okay, how was the standard? Kita akan try satu. Tapi tak lama lah, kita buat sekejap je. Sebab it really pulls tau. So aku kena biasakan dulu. Sebab aku tak boleh nak, orang kata, cope dengan dia punya speed. Okay, 4.4 second. Here it goes. 1, 2, 3. Oh my god, that's freaking sakit siut aku punya ni. Torque yang korang boleh rasa tau. Untuk specs dia boleh pergi sampai 400 brake horsepower.
untuk kereta model ni jika comparekan dengan ICE ataupun petrol cars. Korang dah basically bila 4.4 second tu dah kira macam kereta yang taraf-taraf supercar tau. This car can go 3.6 second kalau korang beli additional software tau. Okay, and untuk kereta normal biasa, to reach this, untuk sampai 4.4 second or even below that, perlu spend like 150,000 untuk dapat performance. And tu pun aku tak tahu boleh sampai tak performance macam tu. Nak tukar intake, nak kena remap ECU, nak kena remap engine, and nak kena tukar exhaust system. Yang ni korang just pergi dekat phone, update software, bayar 1,500 UK pound sterling. That is crazy man bila fikir untuk kereta elektrik ni. Apa lagi yang aku boleh cakap pasal kereta ni? Dia pakai battery pack yang sama macam performance juga, which is 82 kW. So it's quite huge. So performance daripada long range kepada performance is actually tak berapa nak luas sangat ataupun tak berapa nak besar sangat. Bezanya adalah korang akan dapat like spoiler dekat bahagian belakang. Yang tu korang perlu take note kalau korang ambil performance. And bagi aku performance tu tak berbaloi sebab long range ni dah laju and range tu memang jauh boleh pergi kan. Boleh pergi sampai dekat 500 km. 500 km tu actually jauh tau. And aku buat speeding and driving around ni pun makan like 2%. And termasuk dengan standard mode. Yang mana aku tak prefer korang pergi dekat standard mode tu. Alright, ada sedikit perbezaan lah dari segi cara pemanduan kereta ni untuk orang kata apa, korang pegang pedal, sama ada korang pegang ataupun tak, lepas minyak ataupun tak. Okay, dari segi pemanduan actually ada a few things yang berbeza tau. So apa yang kau perlu take note adalah dia kereta ni, dia elektrik, dia ada dual motor. Bila dual motor, kau akan dapat 4-wheel drive. Basically 4-wheel drive. Dan 4-wheel drive dia tak ada axle dekat tengah tau. So dekat tengah ni actually memang kosong. Hanya bateri sahaja. Yang mana kalau kereta yang rear wheel drive and 4-wheel drive akan ada axle dekat tengah, which is akan makan dekat kompartmen tengah lah. And tak apa nak selesa ataupun tak apa nak luas. This one is huge kompartmen dekat dalam glove box dengan dia punya lantai dekat belakang bahagian passenger ni. Disebabkan ni adalah kereta elektrik, dia ada regen braking. So korang basically tak perlu nak tekan brake untuk brake. Contohnya sekarang aku akan buat brake ataupun regen braking tu a bit tahan ataupun a bit kuat, yang mana korang boleh full stop. Dia punya regen braking. So that is quite useful. And dia akan tunjuk dekat sini yang mana korang tengah buat regen braking, especially bila korang turun bukit. So maksudnya dekat sini, in normal use kalau korang selalu kerap pakai kereta, dia punya brake akan lambat sangat-sangat nak haus. So korang sentiasa guna regen braking tu kalau tak buat emergency braking lah kan, ataupun force braking. Dia tak susah nak drive and service pun sikit sangat-sangat. Benda-benda yang common je. Aircon nak kena masuk gas, apa lagi, brake pad. And kalau kau nak tahu lah kan, kereta Tesla Model 3 ni actually ada another battery tau. Another battery that is 12 volt yang biasa kereta normal pakai tu. Kereta ni pakai juga. Bukan tak pakai dia pakai. Dia tak nak mess up dengan huge battery pack dekat dalam kereta ni, so that dia tak ada current dekat sekeliling kereta. Dia akan fokuskan dekat motor tu je. Alright, sekarang kita cakap pasal autopilot lah, since it makes quite a lot of fuss dekat Malaysia ni sebab ada orang nampak orang Singapura bawa kereta Tesla tak pegang steering kan. Actually benda tu ada banyak benda juga yang tak berapa nak betul lah, sebab yelah, untuk kereta Tesla ni actually semua model dia ada autopilot tau. Dia basically hampir sama je macam yang ada dekat kereta Myvi, ADAS ataupun kereta Honda yang korang beli ataupun biasa orang pakai dekat Malaysia ni. Dan satu benda yang a bit misunderstanding is Tesla tak suruh pun pemandu lepaskan tangan time activatekan autopilot tu. Dia akan bagi warning tau. Cumanya advance yang ada dekat kereta Tesla ni, dia dapat visualize dekat screen semua benda yang ada dekat depan mata kereta, sama ada lori, bus, even motor dekat depan ni yang kau tengok ni. And dia actually boleh baca traffic light sama ada merah ataupun hijau, and kereta akan beritahu melalui bunyi ataupun dekat dalam screen yang kau tengok ni. Okay, apa kesalahan kalau kereta ni accident time pakai autopilot? Undang-undang luar negara, kalau berlaku accident sebab pakai autopilot, 100% salah pengguna. Bukan salah kereta, bukan salah Tesla ataupun jenama kereta tu. So basically kereta Tesla ni tak ada self-driving mode lah. Ada, tapi orang salah faham. Dekat sini actually ada dua autonomous driving. Satu autopilot dan satu lagi adalah FSD ataupun full self-driving. Dekat semua kereta Tesla actually boleh beli package tu, yang mana harga dia adalah $12,000 USD. And benda tu actually korang perlukan
kelulusan daripada Tesla untuk beli. Walaupun korang ada RM12,000 tu, korang tak boleh beli sebab Tesla akan kaji korang punya pemanduan directly daripada kereta korang sendiri pakai. Lepas tu dia akan tengok skor macam mana. So kalau korang bawa membabi buta contohnya, dia akan tahu dan dia tak akan luluskan pembelian FSD tu. Kalau korang nak tahu juga, FSD sangat-sangat tak berbaloi sebab tak matang, ada banyak error and korang kena sentiasa aware. Aku dah banyak kali dah tengok video orang buat FSD mode dekat New York City. Memang tak boleh nak pakai. Ada 5 level autonomous driving sebenarnya. FSD ni actually level 3 yang boleh guna full self driving mode tanpa perlu pegang steering. Autopilot pula dia actually level 2, masih lagi perlu pegang steering. So Malaysia ni mundur lah sebab tak nak adapt teknologi self driving kan. Tak juga, sebab dekat Putrajaya kita dah actually ada jalan khas untuk buat testing. Kita cakap pasal level 5 self driving sekarang. So maknanya memang tak ada steering pun boleh drive atas jalan dekat jalan yang dibuat khas untuk self driving mode tu. Alright guys, tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal Tesla Model 3 ni. Apa pendapat korang dengan komen aku tentang driving, boleh bawa laju dekat highway and everything? And adakah korang excited dengan apa yang aku buat ni? Kalau korang nak tengok contoh macam BMW ataupun maybe Cybertruck, insyaAllah akan dapat untuk buat test drive. Sila tinggalkan komen dekat bawah. Jangan lupa subscribe juga untuk tengok konten-konten pasal kereta elektrik lagi, sebab tu memang aku akan fokuskan untuk channel ni juga. BMW i4 insyaAllah akan dapat untuk korang experience segi aku bagi tahu pengalaman lah. Tu je lah yang aku boleh kata. And kalau kau nak beli kereta ni ataupun nak test drive, bolehlah tengok dekat 0 to 60 Garage. Aku akan tinggalkan link dekat bawah untuk korang beli. Sebab orang yang jual kereta ni memang betul-betul enthusiast pasal kereta elektrik tau. So semua kereta elektrik dia akan bawa, termasuk Audi e-tron. Kalau korang nak tanya pengalaman juga, apa yang korang perlu tengok ataupun korang perlu titik beratkan, boleh je minta pandangan daripada orang yang jual dekat 0 to 60 Garage ni. So tu adalah Tesla Model 3. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!